Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kita baca tentang akhir zaman. Memang sekarang sudah akhir zaman. Dan sekarang dah bukan lagi untuk rehat-rehat punya zaman. Bukan untuk relax-relax punya zaman. Apatah lagi untuk main-main punya zaman. Inilah kita punya waktu dah sudah sampai akhir zaman. Segala waktu yang boleh kita rebut, kita rebut. Segala yang kita boleh rebut, kita rebut ya. Apa? Kita dapat nakkan berapa banyak ilmu dapat, berapa banyak pahala kita dapat, kita hendakkan. Semogalah Allah Ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah, saya sebelum kita baca kuliah, sikit saja ulangi lagi semalam tentang apa yang saya bicarakan pada majlis maulid tadi malam, tentang Isra' Mi'raj ini, musim Isra' dan Mi'raj. Kita selalu diperingatkan tentang sembahyang. Nabi nampak satu kaum yang hentakkan kepalanya ke batu. Kerana apa? Tak sembahyang. Tak sembahyang tu macam mana? Kita sembahyang. Jaga-jaga wahai sekalian yang sembahyang. Yang tak sembahyang memanglah dah tentu awak orang berdosa. Awak kena taubat pada Allah Ta'ala. Awak kena sembahyang sekarang. Jaga-jaga juga wahai sekalian orang yang sembahyang. Jangan sampai anda saja sangka anda sembahyang tapi sebetulnya anda tidak sah nak punya sembahyang. Seperti apa sembahyang yang kalau tidak sah, wuduk yang tak jaga. Tak sempurna wuduknya. Tak sempurna wuduknya, tidak terangkat hadasnya. Tidak terangkat hadasnya, tidak sah sembahyangnya. Seperti apa? Buang air kecilnya tidak tos. Buang air kecilnya tidak tos, maka najis. Sembahyang dengan najis, maka tidak sah. Tidak sah. Seperti apa lagi yang sembahyang yang tidak sah, tuan-tuan sekalian? Seperti sembahyang di luar waktu. Seperti sembahyang asar hanya 2 rakaat curi. Boleh? Ya. Seperti orang dalam musafir. Mau jaga-jaga. Kita musafir. Saya dari sini pergi ke dari Batu Fahad pergi ke KL. Boleh jamak, boleh kasar? Boleh tak jamak kasar? Dari Batu ke KL. Tak boleh kalau saya pergi dengan niat safarnya safar yang haram. Aku pergi KL dengan niat mau pergi dansa di disco. Na'udzubillah. Contoh ya. Dengan niat mau pergi dansa di disco di KL. Sebab Batu Fahad tak ada disco. Ya, ada disco tak Batu Fahad? Rasanya tak tahu. Tak tahu ada ke tak ada. Wallahualam lah. Katanya di KL ada satu disco yang bagus. Saya nak pergi berdansa di disco di KL. Okey. Saya pergi sana. Boleh jamak kasar? Tak boleh jamak kasar. Aku coverkan. Tak nak orang tahu. Aku coverkan. Tahan. Aku punya matlamat satu aja. Disco. Tetapi tahan aku coverkan. Aku hadir kuliah. Aku hadir ceramah. Aku hadir ini. Aku hadir ini. Aku hadir ini semua. Tetapi sebetulnya kalau tak kerana disco aku tak pergi KL. Yang lain tu sebagai cover. Tidak tujuan utama kita tu apa. Tujuan utama itu tu apa? Tujuan utama itu. Yang lain semua tu sebagai cover saja, Allah tak boleh ditipu. Maka tak sah saya sembahyang jamak. Kiranya anda sembahyang asar pukul 2 petang. Tak sah. Anda tak dapat rukhsah. Kiranya awak sembahyang zuhur 2 rakaat. Tak sah. Kerana awak punya safar sendiri tidak sah. Safar tidak sah. Safar tidak sah. Baik, saya pergi KL bukan kerana disco. Memang kerana ceramah. Memang kerana ceramah. Boleh tak saya jamak kasar di KL? Tak boleh. Kalau saya pergi ke ceramah dengan niat bukan nak ceramah. Pasal niat nak dapatkan fulus. Niat nak dapatkan fulus, maka amalnya itu tidak ikhlas. Amal kalau tidak ikhlas, maka tidak sah kiranya safarnya. Tidak sah dia punya ceramahnya. Tidak sah dia punya ceramahnya, tidak sah dia punya sebab safarnya. Allah. Semua bergantung pada niat. Niat saya pergi KL nak akan ceramah pasal nak akan fulus. Nak akan nama sebab di sana di tempat orang megah aku nak pergi. Allah. Maka bukan kerana dakwah semata-mata niatnya. Niatnya kerana nak dapatkan fulus. Maka itu bukan dakwah, itu namanya cari nak cari. Kalau pergi sana nak cari fulus. Pasal nak jual keropok. Boleh halalkan. Tetapi nak cari fulus tentang agama tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Allah. Tidak sah saya punya jamak, tidak sah saya punya kasar. Tidak sah punya kasar. Baiklah, saya pergi KL kerana nak ceramah. Kerana nak ceramah. Dan lillahi ta'ala saya nak dakwah. Saya nak dakwah. Boleh jamak kasar? Ini semua kalau tak boleh, bermaknanya saya belum sembahyang. Selama 4 hari, 3-4 hari saya di KL, saya kira sembahyang saya tak sah. Saya sembahyang zuhur 2 rakaat, tak sah. Saya sembahyang asar 2 rakaat, tak sah. Saya sembahyang zuhur pada waktu asar, tak sah. Saya sembahyang asar pada waktu zuhur, tak sah. Kenapa? Jamak dan kasarnya, rukhsahnya tidak sah. Kenapa? Safarnya juga safar yang tidak sah. Baiklah, saya pergi KL. Bukan pasal nak pergi disco. Pasal nak ceramah.
Ceramah pun lillahi ta'ala nak ceramah. Lillahi ta'ala saya nak ceramah. Bukan pasal nak duit, bukan pasal nak puji. Lillahi ta'ala. Boleh? Saya jamak kasar? Tak boleh. Kalau saya pergi bukan pakai duit saya pakai duit curi. Tadi jadi safarnya tu pakai duit curi. Saya baru menang main judi ataupun saya tipu saya tipu kawan saya umpamanya, saya tipukan dia, dapat duit dia aku keruk, umpamanya lah aku tipukan, aku pergi KL untuk ceramah sekalipun. Pemergianku tu atas dengan wang tipu, wang haram. Tak sah juga. Maka selama 3-4 hari aku tak dikira sembahyang. Kerana sembahyangnya tu tak boleh ambil rukhsah. Sembahyang tu tak boleh ambil rukhsah. Pokok pangkal daripada niat asalnya sempurna pekerjaannya, barulah sempurna safarnya. Jadi safarnya barulah boleh ambil rukhsahnya. Ingat rukhsah tu keringanan. Keringanan hanya boleh diberi kepada benda-benda yang kewajipan. Benda-benda yang safar yang wajib boleh jamak kasar, safar yang sunat boleh jamak kasar, hatta safar yang harus sekalipun boleh jamak kasar. Seperti saya yang mau pergi KL, saya nak belikan tudung bawal di mana Jalan Masjid Keling. Nak beli tudung bawal sana. Boleh? Boleh, itu perkara harus. Jamaklah kau, kasarlah kau selama 4 hari di sana. Itu benda yang harus. Tapi pergi sana dengan niat nak foya-foya, hanya saya sampelkan untuk hadir kuliah 1-2 kuliah, konon-konon aku pergi sana kuliah. Tapi my main intention is, kalau tak kerana maksiat itu tak aku pergi. Allah, Tuhan tahu niatmu. Tidak sah. Baik saya pergi sana tidak pergi disco, tidak jumpa girlfriend, tapi pergi sana untuk ceramah. Tapi ceramah aku bukan kerana dakwah. Nak duit. Ceramah duit tu halal tak? Haram. Ceramah duit ceramah nak duit tu haram. Kalau dah haram maka itu tidak safar, nama safarnya itu tidak boleh namanya, perbuatan yang haram. Baik, pergi sana nakkan ceramah bukan kerana duit, kerana Allah. Tapi pakai duit tambang ongkos yang haram. Tak sepatutnya saya pakai duit yang saya tak boleh pakai itu untuk pergi ke mana? Pergi mana safar sekalipun. Allah berdosa, saya berdosa. Maka jadilah saya orang yang tak sembahyang selama 3-4 hari itu. Kecuali subuh saja. Itu pun kalau terbangun. Biasanya orang kalau gini subuh pun dia tak terbangun. Subuhnya bangun jugalah pukul 8 pagi. Allah, tak senonoh begitu Allah. Jadi orang, dan dia sangka dia sembahyang. Aku dalam safar pun aku tak tinggal sembahyang. Aku dalam safar pun aku tak tinggal sembahyang. Tak tinggal sembahyang yang tak sembahyang. Tak tinggal sembahyang yang rosak. Allah. Sebab itu syaitan rajinkan kau sembahyang. Sebab sembahyang kau tak ada pahala. Begitu ya. Mau jaga-jaga. Hatta kita pergi KL, bawa anak isteri sekalipun. Bawa anak isteri nak kasih anak-anak gembira main-main di Berjaya Times Square. Mau kasih isteri gembira shopping-shopping di Jalan Masjid India, Masjid Keling. Begitu ya. Tetapi anak dan isteri aku bawa. Mereka boleh jamak, boleh kasar. Bapaknya tak boleh. Kenapa? Bapak pergi sana ada intention lain. Sementara isteri aku shopping-shopping, aku nak jumpa Cik Mina, umpamanya lah, girlfriend dia, nak dating sana sekejap. Haram. Bapaknya tak boleh jamak kasar. Bapaknya kalau tak pasal girlfriend, dia tak pergi KL. Tak pasal girlfriend, dia tak pergi KL. Tahan dia konon-konon, biar orang tak perasan, bawa anaknya, bawa isterinya, atau bawa cucunya sekalipun. Tapi pergi KL, yang lain pergi dengan niat masing-masing. Masing-masing dengan niatnya. Masing-masing dengan niatnya sendiri. Oh, tak dapat pahala ke? Jangan kata tak dapat pahala. Kau pergi hijrah pun Nabi tak terima. Nabi bilang, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niat. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasulnya, hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah kerana itu dan kerana ini, hijrahnya kerana itu dan ini yang diperniatkannya. Hijrah pun tak diterima. Jadi bawa safar hijrahnya pun tak terima, ini kan pula safar KL-nya. Sambung baca kitab kita sampai pada muka surat. Baik, muka surat 13, hadis ketiga sudah baca. Ilmu dan agama beransur-ansur hilang. Baik. Muka surat 15. Ilmu hadis yang keempat. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Betul. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang ya. Maka sekarang kita jangan tak rebut. Sebenarnya kalau Nabi cakap jangan untuk kita tunggu sampai betul lah sekarang dah ilmu sudah hilang.
Nanti Quran pun tak ada, Quran pun diangkat. Nanti sampai Kaabah pun runtuh. Quran pun tak ada, Kaabah pun runtuh. Itu bermakna apa? Sebelum menjelang itu, banyak benda yang menjatuhkan itu sudah akan hilang. Seperti sekarang. Jangan tunggu sampai Kaabah runtuh. Jangan tunggu sampai Kaabah hilang. Banyak sudah hilang. Fadilat saf awal, setahun dah hilang. Fadilat berjabat tangan, setahun sudah hilang. Fadilat senyuman manis, setahun sudah hilang. Sudah hilang Allah. Satu-satu sudah melalui luput. Sama ada Allah Ta'ala yang memang semua dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi sama ada lillahi ta'ala dia punya luput ataupun kita yang membuat dia luput. Ilmu agama pun luput. Dengan dimatikannya orang-orang alim. Patutnya kalau zaman-zaman dulu dimatikan orang alim, masih tak luput. Pasal orangnya semasa ada hayat orang alim, dia belajar. Dia belajar. Jadi apabila mati orang alim, keluar baru punya orang alim. Mati satu orang alim, keluar satu baru punya orang alim. Orang alimnya menurunkan ilmu tetapi orang lainnya tidak ambil ilmu dengan sebetul-betulnya. Tidak belajar secara seriously-nya. Tidak belajar dengan takwanya. Maka apabila mati orang alimnya, yang patah tidak tumbuh. Yang hilang tidak berganti. Kalau tumbuh pun tidak sama. Yang tumbuh tidak sama. Ya. Jauh akhlaknya, jauh niatnya, apalagi ilmunya. Jauh sekali. Maka tidak menggantikan. Maka hilang ilmu begitu ya. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. An Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Allah. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus, iaitu apa? Dicabut daripada dada manusia. Tetapi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Apa kena mengena ulama dengan pemimpin? Kerana ulama yang memimpin. Ulama yang memimpin masyarakat. Walaupun ada pemimpin negara sekalipun, itu memang ada orang tadbir pemerintah, tetapi pada hakikatnya yang memimpin masyarakat ialah ulama, orang-orang alim yang memimpin masyarakat ke jalan yang benar. Hatta untuk taat kepada pemerintah pun yang suruh siapa? Ulama. Kalau ulama bilang jangan patuh, ini orang tak betul, undang-undangnya salah, suruh kau bikin benda haram, orang tak akan patuh. Dan orang tak akan patuh pun orang tak akan rela mematuh, terpaksa patuh. Tapi kalau ulama bilang betul, boleh, bagus. Ya, betul, boleh, bagus. Maka orang patuh. Maka yang memerintah, yang mentadbir sebetulnya siapa? Ulama ya, ulama lah yang memimpin sebetulnya pada hakikatnya ya. Baik, apabila Allah Taala tidak cabut ilmu secara serta-merta daripada dada manusia, tiba-tiba besok terus dah tak ada ilmu. Tidak begitu. Tetapi dengan matikan orang alim. Matikan orang alim, yang ganti tidak seperti gurunya. Yang ganti tidak seperti gurunya. Bersalahan dengan zaman dulu tuan-tuan sekalian. Sebelumlah Allah Ta'ala perkara ini berlaku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kalau bila kematian orang alim, yang gantinya persis macam yang asalnya. Bahkan menjadi adab orang-orang alim, tidaklah dia disebut alim yang handal, kecuali dia dapat menghasilkan muridnya yang lebih hebat daripadanya. Maka guru-guru bukan hanya dapat menghasilkan murid bertanggungjawab, selagi di masa hidup, dia mesti pilih satu orang boleh jadi khalifahnya. Segala ilmu dah tercurah kepadanya. Tidak ada satu kitab yang tak dibacakan kepadanya. Segala sir-sirnya dipesankan tu khalifah penggantinya. Tapi sekarang setakat khalifah, setakat nama khalifah saja. Ilmunya berapa persen kau dapat daripada gurumu? Akhlakmu macam mana dengan gurumu? Allah. Sebut saja sebut khalifah. Tak payah sebut khalifah, sudahlah. Sebut anak murid, guru pun dah cukup baguslah. Sebut khalifahnya. Tidak ada khalifah. Tidak ada khalifah. Orang dulu bertanggungjawab. Dan dia pastikan
anak muridnya tu lebih handal daripadanya. Anak muridnya tu lebih handal daripadanya. Seperti contoh siapa? Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik menghasilkan Imam Syafi'i yang dia puas hati. Kadang-kadang setengah-setengah permasalahan, Imam Malik jawab lain, Imam Syafi'i jawab lain. Puas hati dia muridnya begitu pintar. Puas hati muridnya begitu pintar. Seperti siapa? Imam Syafi'i melahirkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Allah. Seperti siapa? Imam Haddad melahirkan Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Dan anaknya Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Allah, semuanya begitu, semuanya begitu ya. Semuanya begitu. Jadi mereka menghasilkan orang-orang alim, anak-anak murid yang terlebih alim pada mereka. Sampai satu masa, orang alimnya tidak begitu gigih dan anak muridnya pun pelajarannya tidak begitu gigih, maka dia tidak menggantikan gurunya. Maka bila mati gurunya, yang bawah ni tak sama dengan yang kemarin, tetapi tetap orang akan tanya dia, sebab orang akan tanya, pandang dia orang alim, dia akan ditanya. Maka keluarlah fatwa yang merepek-merepek, fatwa yang bukan-bukan. Ya, minta maaf ya. Ulama ada mengatakan ya, sebut tentang ulama ya. Authority membuat ijtihad ya. Itu ulama-ulama mujtahidin. Ulama-ulama grade high. Ada syarat-syaratnya tertentu. Ulama mengatakan bahwasanya pintu ijtihad dah tertutup. Pintu ijtihad dah ditutup. Kenapa? Dah tak perlu ijtihad. Semua permasalahan sudah ada. Maka orang zaman sekarang, apa yang kamu ada muskilkan, kau refer saja daripada kitab-kitab zaman dahulu. Semua sudah ada. Semua sudah ada. Hatta masalah COVID, masalah saf, masalah sembahyang pun semua sudah ada. Semua sudah ada. Tentang tata caranya dah diisytihatkan. Baik itu kita lihat ya. Zaman-zaman dahulu, seperti Syekh Ashad Al-Banjari punya zaman, dia masih tukil tau. Sebagaimana kata Imam Ibn Hajar. Bagaimana kata Imam Ramli. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Itu semua itu mujtahidin. Tapi zaman selepasnya, tidaklah pula orang mengatakan sebagaimana kata Syekh Ashad Al-Banjari, bagaimana kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kenapa? Bukan Syekh Ashad Al-Banjari tidak handal, tetapi semua yang pada peringkat dia pun, Syekh Ashad Al-Banjarinya pun tidak ijtihad. Syekh Ashad Al-Banjarinya pun pakai yang dahulunya. Zaman Syekh Ashad Al-Banjari pun, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pun tidak membuat aku ijtihad ini halal, aku ijtihad ini haram. Hatta Syekh Ashad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani punya level sekalipun, ijtihad kepada ulama yang dahulunya. Ijtihad kepada ulama yang dahulunya. Ijtihad kepada ulama dahulunya. Maka tidak kita lihat yang di bawah mereka itu, ya, Syekh, apa, seperti yang di Fatah ni, semua yang di bawah-bawah lah kita bilang, tukil. Sebagaimana ibu ijtihad, tidak. Semua tukilnya kepada yang before. Why? Kerana Syekh Ashad Al-Banjarinya, Syekh Abdul Samad Al-Falimbaninya, pun tukil daripada yang sebelumnya. Tukil daripada yang sebelumnya. Maka yang baru tak boleh. Tapi kita sekarang ada masalah baru yang tak jumpa dalam kitab. Maka kita perlu ijtihad. Siapa bilang tak jumpa? Pasal kau tak baca kitab. Kau tak banyak baca kitab. Kau baca kitab 1-2 kitab saja. Kemudian kau refer hanya 1-2 line saja. Kemudian kau bilang, ya ni masalah baru. Tak jumpa. Bukan tak jumpa dalam kitab. Pasal kau tak baca kitab. So, kalau ulama dahulu kitabnya tu dalam satu library-nya tu semua kitab semua dah dibacanya, hampir semua dah dihafalnya juga. Bukan hanya bacanya tau. Baca Habib Salim Syatiri, Habib Omar bin Hafiz kita sekarang, Habib Masyhur semua tu. Segala kitab yang ada sekarang rumah dia kita tengok kan, orang alim kitabnya banyak tu, bukan buat perhiasan tau. Awak perhiasan buat sampel saja. Jangan nak action. Orang alim betul-betul mereka baca dan mereka telaah dan mereka bincang kitab itu semua. Jadi ada masalah baru kes. Masalah ginjal, masalah apa? Refer kitab ini. Ada yang boleh mereka rujuk. Ada yang kes yang sumpama itu yang mereka boleh buat kias. Ya? Dan mereka tidak pandai-pandai buat ijtihad baru. Dan semua sudah ada dalam semua kitab-kitab lah. Pasal yang sekarang tak baca kitab, istilahnya tahu bilang, oh ini masalah baru. Zaman Nabi memang tidak ada. Memang tidak ada, tapi seumpamanya ada. Pesanannya ada, panduannya ada. Kau rujuk kitab-kitab lama. Kalau kau betul-betul baca kitab, kau akan jumpa. Tak payahlah kau buat fatwa yang bukan-bukan begini. Fatwamu tak boleh disandarkan. Fatwa mereka boleh disandarkan. Kenapa? Mereka bukanlah ulama-ulama su'. Mereka bukan ulama-ulama dunia. Maka fatwa mereka boleh disandarkan. Maka tak bolehlah anda mengatakan sekarang
kita kena ijtihad baru. Kenapa ini perkara baru? Zamannya sudah sampai sekarang ini. Kalau tidak ditukil daripada ulama dahulu, tidak boleh kau pakai. Semua itu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Sekarang orang banyak isu baru kan. Isu orang bersin aja pun, fatwa baru keluar. Alamak. Berapa banyak kes-kes zaman dahulu yang lebih berat daripada kes-kes yang ada sekarang. Tahun-tahun zaman dulu lebih dahsyat daripada tahun-tahun daripada kes yang zaman sekarang. Jangan kata ta'on. Ta'on pun. Belum on pun. Dulu ta'on. Kalau sekarang ta'on pun. Sekali kok bilangnya, ini disamakan dengan ta'un. Kau tak tahu tengok ta'un tu macam mana, apa disebut oleh ulama, semuanya zaman dahulu. Macam kita saja yang tahu tentang medical sekarang ini. Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi, keluar yang baru-baru, ditanya orang, maka dia sesat dan dia menyesatkan. Allah. Sebab itu ulama, it's safe to say that pintu ijtihad dah tutup. It's safe. Why? Anything you want. Rujuk saja. Pasal yang baru ni tak baca kitab. Ngada-ngada. Baca hanya 1-2 buku saja. Semak hanya 1-2 lay saja. Tak tahu tak ada dalam apa itu. Kita keluarkan ilmu baru. Astaghfirullahalazim. Ilmu baru. Ini fatwa baru. Pasal kau tak baca kitab. Kalau kau baca, ada. Ada begitu ya. Jadi dengan matinya orang-orang alim, dipaham juga daripada hadis ini bahwasanya selagi masih ada saki baki orang alim yang sebutir 2 butir ini, yang walaupun ada ilmunya hanya 1%, 2% daripada ilmu gurunya, dia tak macam gurunya. Gurunya penuh. Dan zaman gurunya ramai orang-orang alim. Sekarang hanya tinggal 1-2 orang alim, dan 1-2 itu pun hanya dapat 1-2% daripada orang alim yang dahulu, itu pun jangan kau tinggalkan. Kerana yang 1-2 orang ini mempunyai hanya 1-2% ilmu, itu pun akan lenyap juga. Kalau kau tak dapat ambil lagi, kau ambil daripada tanah yang tandus nanti. Yang kering nanti. Yang apabila disiram, tak akan tumbuh. Tumbuh tak tumbuhnya, pohon berduri nanti. Makin menikam dan menyakitkan. Bukan menghuraikan. Begitu ya. Jadi siapa yang ada sekarang, kita ambil. Baik. Tak apa kalau saya tak baca syarahnya ya, sebab kita nak tengok hadisnya. Waktu sudah, time is running out. Time is running out. Jadi kita baca, tadi apa yang dalam sini pun semua kita sudah syarahkan. Kita baca matan hadis dan saya syarahkan. Kalau sempat tuan-tuan bacalah syarahan daripada Kiai Fahmi Zamzam. Bagus syarahannya. Syarahan hadisnya itu sangat bagus. Cuma di sini kita tidak syarah atas syarah. Kita hanya syarahkan daripada hadisnya itu saja. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Apa dia bilang, masuk lubang biawak pun dia masuk juga. Ikuti langkah-langkahnya. Pakaiannya, cara makannya. Sebab itu ulama dahulu, pakaian pun tak nak ikut cara mereka. Kalau ikut pakaian cara mereka, tak akan segan silu untuk bergaya seperti macam, berakhlak macam mereka. Kalau tak pakaian macam mereka, pakai baju, tak usah pakai baju serban jubah lah. Pakai baju Melayu saja. Boleh pergi night club, tak boleh. Pakaian mereka baru sesuai di tempat mereka. Begitu ya. Pakaian mereka, maka tamak dunia macam mereka. Semuanya. Dan macam-macam. Bukan hanya pakaian saja. Pakaian tu okey juga ya. Makanan pun juga, style juga, konsep dan fikiran sekalipun. Orang putih bikin tak senonoh, semua orang bilang bagus. Semua orang bilang bagus. Semua orang nak ikut. Semuanya. Semua bilang, it's good. It's logic. Semuanya. Semua segala selagi selagan. Macam dah tak boleh fikir. Segala apa yang jadi pada orang kafir, semuanya pada mereka, semuanya boleh belaka. Semuanya elok belaka. Sampai masuk, Nabi sebut lubang biawak tau. Lubang biawak tu maknanya tempat yang bahaya, yang buruk, yang busuk, yang jijik, yang dalamnya banyak bangkit sekalipun. Itu pun dia nak masuk dalam juga. Itu pun masuk dalam juga. Allah, pada dia dalam dia tu, lubang biawak tu pada dia istana. Lubang biawak pada dia tu hospital. Lubang biawak tu pada dia lumbung emas. Dia akan tu. Pada lubang biawak. Lubang biawak. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Dan orang sangka itu adalah yang baik. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latattabi'unna sananal ladzi min qablikum
shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab la yattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wal nasara, qala faman. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan ikuti langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Allah, step by step, gadam bi gadam. Tapak demi tapak kamu ikut langkah mereka itu, ya. Sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bersembah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah yang dimaksudkan oleh Tuhan itu Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi bersabda, siapa lagi jika tidak mereka, siapa lagi? Begitu ya. Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah imam orang-orang kufar. Imam orang-orang kufar. Segala kufar dalam dunia semuanya ikutnya Yahudi dan Nasrani. Kafir Cina ikutnya Yahudi dan Nasrani. Tentang sistem perbankannya, kan ikut sistem mereka. Semuanya begitu. Cara pakaiannya pun ikut cara pakaian mereka. Cara hiburannya, Yahudi hal ehwal keduniaannya, Nasrani hal ehwal hiburannya. Yang orang tergila-gilakan orang Korea tu, dia punya nyanyi tu, lagu Korea kah? Lagunya lagu Korea, tapi pesennya pesen Korea kah? Nyanyi sama dengan pop dengan yang di orang putih punya semua. Begitu. Kerana orang Yahudi itu adalah imam bagi segala orang-orang kafir. Mereka adalah imam segala orang-orang kafir, maka yang lain semuanya ikut belakang. Jadi kafir Korea, kafir Cina, imamnya itu. Kafir Keling, imamnya itu. Allah, semua begitu ya. Hatta yang kalau nak sebut kafir pun tak nak, tapi yang akidahnya sudah lari bukan-bukan pun, ikutnya pun mereka juga. Tengok siapa penasihat-penasihat mereka. Semuanya begitu. Mereka juga orang-orang kafir juga. Atau Mekah Madinah pun yang beri nasihat pun mereka untuk siapa? Orang-orang kufar juga. Selagi selagan dibikin yang Masjidil Haram itu. Dipecahkan yang lama, dibikin yang baru. Yang baru tak sempat bina. Yang baru tak sempat jadi. Nanti semuanya terbengkalai. Dan Mahdi tak sudi nak pakai pun. Yang baru tu susah nak disebut sebagai masjid. Jadi apa? Selangkah demi selangkah ikut akhlak dan tingkah laku Yahudi. Gaya Yahudi, cara hidup Yahudi dan Nasrani semuanya ikut dan ikut dan ikut. Satu persatu ikut. Ya. Satu persatu ikut. Selangkah demi selangkah. Kalau masuk lubang biawak pun dia ikutnya. Nabi sebut lubang biawak. Lubang biawak tu ada bangkainya. Lubang biawak tu tempat dia biaknya. Tetapi kau masuk juga. Jangan ya. Jangan. Maka kalau tak nak ikut macam mana? Nombor satu kena sedar. Dapat bezakan antara biawak dengan bukan biawak. Antara biawak dengan bukan biawak. Kalau yang nama biawak, pasti masuk lubang biawak. Kau jangan bimbang. Walaupun dia biawak, tapi biawak yang bagus. Maka dia pergi kena ikut. Jangan bimbang. Kalau yang nama biawak, tetap biawak. Yang nama biawak, pasti masuk lubang biawak. Yang nama biawak, tak ada pula masuk biawak, masuk kedai minyak wangi. Yang nama biawak, tak ada masuk kedai makan yang halal. Yang nama biawak, mesti makan yang bangkai. Jadi kau jangan bilang, kau kena tahu, sebelum kau tahu itu, kau kena tahu biawak tak biawak. Biawak saja kau jangan ikut, pasti masuk lubang biawak. Nombor satu kalau biawak. Maka segala barang, baik cara pakaian, baik cara perdagangan, baik cara perniagaan, baik cara hiburan, baik cara binaan,